Baik, terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Malaysia hari ini dan saya kira ini antara satu perkongsian yang saya rasa menarik untuk kita semua sebagai rakyat Malaysia. Tahun demi tahun kita meraihkan Hari Kemerdekaan dan sebagainya. Tahun ini 63 tahun kan. Jadi pastinya kita sebagai rakyat Malaysia bangga bagaimana kemajuan pembangunan negara kita ni kan. Tapi tanpa sedar sebenarnya sejauh mana kita ni memahami setiap individu atau kelompok masyarakat yang ada di Malaysia. Mungkin kita hanya melihat siapa saja di sekeliling kita kan, secara luaran, secara depan. Contohnya golongan kurang upaya. Dan saya rasa ini perkongsian yang saya rasa sangat-sangat dekat dengan hati saya apabila selama ini kita tak lihat orang kurang upaya. Penglihatan ini kita nampak, mereka mampu melakukan seperti mana orang lain, menggunakan tongkat, bantuan dan sebagainya. Tetapi sejauh mana kita tahu dunia kegelapan mereka ini perlukan sokongan kuat dan padu daripada kita semua di sekeliling mereka. Jadi saya kira ini perkongsian yang mungkin akan membuka mata kita bagaimana mereka perlu melalui hari-hari mereka tanpa ada sokongan atau kemudahan yang lengkap dan sempurna. Jadi sama-sama kita saksikan berkenaan dengan pengalaman saya sendiri merasai dunia kegelapan ini di Dialogue in the Dark. Saksikan. Sekarang Fariha, apa yang Fariha dapat rasakan? Okey, saya dengar bunyi seperti di dalam hutan, macam taman. Di dalam hutan, macam taman. Bertempat di tengah kota raya Kuala Lumpur, Dialogue in the Dark adalah platform bagi menyelami sendiri pengalaman dunia orang kurang upaya penglihatan. Dialogue in the Dark dia berasal daripada Jerman Barat sejak tahun 1988. Dia memang berada di 24 lokasi antarabangsa. Macam satu pameran. Pameran kita panggil dalam gelap. Memahami dunia yang tak boleh nampak. Dia bukan dunia yang lebih susah tetapi berbeza saja. Ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, premis ini beroperasi mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan. Penukaran waktu menunggu giliran daripada 15 minit kepada 30 minit bagi satu lawatan antara inisiatif baharu yang diperkenalkan. Biasanya dalam satu tour, satu lawatan, kita boleh sampai 100 lebih sehari. Dibahagikan kepada satu tour 8 orang. Lepas MCO ni kita kurangkan lah. Memang sudah kurang, kadang kita baru buka pada bulan Julai saja. Bagi mendalami dunia tanpa cahaya, beberapa peraturan yang perlu dipatuhi sebelum memasuki ke ruang pameran. Peralatan peranti digital yang boleh mengeluarkan cahaya seperti ini perlu diletakkan di dalam loker. Begitu juga dengan jam. Kerana di dalam sana memang tak boleh ada sedikit cahaya pun kerana kita nak mengalami satu perasaan ataupun pengalaman yang sangat indah, mengetahui lebih lanjut bagaimana dunia mereka yang tidak mampu melihat seperti mana kita dapat kelebihan itu. Selain dapat memberi pendedahan kepada pengunjung mengenai kehidupan golongan istimewa ini, peluang pekerjaan yang disediakan mampu meningkatkan ekonomi mereka. Just panggil nama je. Okey, boleh? Kita ready ya? Ready. Okey. Suara saya. Ni. Hello, hi. Hai. Hai Firi. Hi. I'm Fariha. Fariha datang ke arah suara saya. Okey. Okey, sekarang Fariha, apa Ya. yang Fariha dapat rasakan? Okey, saya dengar bunyi seperti di dalam hutan, macam taman. Di dalam hutan, macam taman. bunyi burung. Burung atas meja. Berapa ni? Durian sekilo apa? Sekilo berapa, Uncle? 20. 20. Murah je, timbang lah. Timbang lah. Okey, berakhirnya pengembaraan saya dalam Dialogue in the Dark tadi. Sebenarnya perasaan saya atau emosi bercampur baur. Cumanya bila masuk ke dalam tu, saya tak pernah alami suasana gelap yang sangat-sangat gelap.
Saya buka mata, saya tutup mata, saya buka mata, pandangan saya sama. Satu pengembaraan yang sangat-sangat istimewa dan sangat indah, di mana lokasi pertama kami dibawa ke satu tempat yang akan mendengar kicauan burung, seolah-olah berada dalam hutan, dan rasa sejuk, rasa pokok. Dan bila pergi ke satu tempat lagi, katanya di situ Petaling Street menggunakan segala dia sentuhan, pendengaran dan juga bau. Dapat meneka lah, ada durian, ada buah labu, ada kentang. Satu pengalaman yang sangat indah. Saya salute mereka, sahabat-sahabat kita yang tidak nampak. Ini sepi sebenarnya, mereka mempunyai hati yang sangat terang untuk melalui ataupun menjalani aktiviti harian mereka. Macam mana saya katakan tadi, buka mata, tutup mata adalah pandangan yang sama. Satunya yang saya kata saya agak terasa kan apabila di sana tu, sebenarnya ada satu lokasi tu dia bawa. Dia kata kat depan tu ada apa? Besar ni. Saya pegang raba-raba. Saya teka, ini mesin ATM. Dia kata macam mana tahu? Oh, selalu keluar duit. Tapi macam mana nak keluar duit dalam keadaan gelap? Saya raba-raba, saya pun tak tahu. Saya cakap, saya tak tahu braille, saya tak tahu apa kan. Dia kata bayangkan kalaulah mesin ATM itu adalah touch screen. Macam mana mereka nak keluarkan duit? Oh, saya rasa macam, dia kata kat Malaysia ni, dalam sebesar Malaysia ni hanya satu je ada. Kalau di luar negara, dia membandingkanlah luar negara ada bagaimana berkomunikasi mengenai audio. Jadi memudahkan mereka untuk kehidupan mereka tu. Begitu juga dengan menonton TV dan sebagainya. Maknanya bila dia cakap tu macam alamak, kalau di luar negara dia kata oh lelaki itu sedang memakai baju warna merah atau seluar hijau. Jadi mereka boleh dapat gambarkan bagaimana keadaan sebagainya. Jadi inilah dia Malaysia, kita mengharapkan adanya lagi bantuan dan kemudahan untuk mereka yang sempurna untuk mereka menjalani rutin harian mereka. Baik. Itu yang sentiasa dikatakan mereka ini yang tidak nampak sama ada kecacatan itu lahir sejak lahir ataupun selepas mereka tu dah merasai nikmat penglihatan, bergerak dengan mata hati, rasa dengan mata hati. Betul. Kan? Kadang-kadang mereka ni mempunyai sense ataupun rasa tu lebih lagi dari kita. Sebab tu Hafiri tu kata, dengar suara saya datang. Dari situ memang bayangkan gelap tu. Kita kena pergi ke suara mana kat Fariha. Sampai saya sendiri, tongkat tu berapa kali saya ketuk kaki dia. Itu kaki saya. Ya maaf Firi, saya tak nampak.